bangga dengan orang-orang yang berkata apa? Dia berdoa, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam ataupun teladan bagi orang-orang yang bertakwa. So Masya Allah Syafiq, itu dia 6 ciri bersama dengan dalil-dalil dalam Al-Quran yang boleh kita guna pakai untuk semarakkan kehidupan dalam rumah tangga kita, khusus buat para suami. Masya Allah ya, Ustazah, kalau kita lihat di situ manualnya itu adalah kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan dasar-dasar utama kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tangga, keluarga itu sendiri bermula sebenarnya daripada kita, iaitu lelaki maupun wanita. Kita sama-sama saling lengkap melengkapi antara satu sama lain, dan cantik di sini bagaimana apabila seorang lelaki itu dapat memberikan kehebatannya, datangnya juga daripada orang di sekelilingnya yang sentiasa memberikan peranan penting. Seorang wanita walaupun nampak dia biasa, tetapi bila bersama rapat, dekat dan ikat dengan suaminya, dia akan jadi luar biasa di situ. Jadi dapat memimpin, membimbing lagi rumah tangga yang penuh dengan harmoni. Masya Allah, ini terbaik Ustazah. Terima kasih atas perkongsian ini. InsyaAllah Ustazah, kita akan bertemu lagi di hari waktu yang sama menerusi rancangan tarbiyah ini. InsyaAllah untuk Julai dan Ogos kita akan bersama dengan Ustazah Isfadiah. Okey, Ustazah, kirimkan salam kita kepada suaminya, iaitu Ustaz Muhyiddin Mukhtar. Amin. Doakan yang terbaik. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Ustazah dan juga suami, insyaAllah. Jumpa lagi Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan tarbiyah yang kita bawakan di dalam platform media. Anda boleh sama-sama like, comment, share dan terus berada di situ. Kalau ada yang nak sama-sama tonton semula, dengarkan kembali rancangan tarbiyah ini, boleh sama-sama ikuti lagi di situ. Okey? Dan teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah selia ini fana, ku terleka selalu hidup matiku berharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.
Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM di Inspirasi Inforia Islam. Lukis keindahanmu yang terulur penantianku, ku dambakan dahagakan cintamu, damainya saat ku di hatimu, ku persembahkan cintaku kepadamu, kemenanganku, ku berharap sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekapmu. Terdah saat ku dengarkan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Ajar aku menyintaimu, bimbing aku dalam kelemahanku, ku berharap berdoa pada Yang Esa, sampaikan ke surga bersamamu. Terdah saat ku dengarkan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Terindah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis memenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik. Oh, terindah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis menyenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah yang esa, kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik untukku. Kau sempurna dan terbaik عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan kepada
menghapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. DJ Siti. Dapat anugerah ke? Ish, belum lagi lah. Ni, nak umumkan. Dengar ya. 6 Julai adalah hari ulang tahun Radio IKIM. Tahun ini yang ke-22. Jadi, selamat ulang tahun Radio IKIM. Terima kasih kepada para pendengar yang menyokong kami selama ini. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur. Salam Saidul Ayam penghulu segala hari. Salam Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Terima kasih untuk anda yang baru saja buka dan pasang Radio IKIM ketika ini. Kita nak teruskan lagi bola bicara kita, kuliah kita menerusi rancangan Tadabbur yang nak bawakan pendengaran anda dalam platform media sosial kita di Facebook juga di YouTube IKIM Media. Sedang kita sama-sama siarkan secara langsung di situ. Okey, menerusi rancangan Tadabbur ini, seperti biasa kita nak bawakan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Dr. Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Baik, seadanya. Masya Allah. Kalau doktor ceria, kami tumpang-tumpang doktor ni. Dia seronok ni. Alhamdulillah. Kena ceria. Hari Jumaat kena ceria. Betul kan, hari yang baik-baik macam ni kan doktor. Tambah-tambah kita nak cerita ni pun lagilah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah kan. Apa yang kita perlu belajar, kita faham dan terus amalkan. Itu konsep tadabbur. Tapi sebelum tu doktor, kita nak ajak rakan-rakan pendengar, jom kita buka sama-sama Quran boleh? Kalau ada sekarang ni boleh. Quran dekat rumah tu, kita buka, kita bawakan sekali, kita tengok sekejap. Ataupun mungkin yang ada Quran dalam aplikasi talian kita di telefon kita tu, boleh buka sekarang sebab kita nak bincang-bincangkan lagi menerusi surah An-Nazi'at. Kita berikan tema dalam surah ini iaitu malaikat mencabut nyawa. Saya kira beberapa siri dah kita lalui perbincangan ini, tapi kita nak teruskan lagi untuk ayat-ayat suci Al-Quran yang berikutnya menerusi surah An-Nazi'at ini. Doktor, jom kita mulakan sesi bicara kita. Silakan doktor. Baik, terima kasih Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dikasihi DJ Syafiq dan seterusnya kepada para pendengar IKIM kita yang setia untuk bersama dengan kita dalam program Tadabbur ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat untuk membuka Al-Quran untuk sama-sama kita melihat tafsiran dan juga bacaan yang kita akan baca dari surah Nazi'at ini, dan seterusnya kita ambil aktibarlah dengan tadabbur Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan bersama insya-Allah. Dan sebagaimana yang Syafiq sebut tadi, konsep dia baca, faham, amal. Betul. Baca, faham, amal dan amal insya-Allah. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi sebahagian daripada kehidupan kita insya-Allah. Amin. Baik, insya-Allah kita akan bacakan daripada ayat ke-6. Kita berhenti pada minggu lepas
atas, ya, daripada ayat yang kelima dan ayat ke-6 dan yang ke-7. Jadi dalam surah An-Nazi'at Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada ayat yang ke-6, yauma turjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil khafirah. Baik, kita ambil sampai ayat yang ke-10 dulu, ya. Allah Ta'ala berfirman, yauma tarjufur rajifah, dan sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Ya. Tadba'uha radifah, dan kemudiannya akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Qulubun yawma idzin wajifah, dan hati manusia pada waktu itu sangat takut. Absaruha khashi'ah, dan pandangan mereka itu tunduk. Yaquluna inna lamarduduna fil khafirah, dan orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami telah benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula ataupun dibangkitkan daripada kubur. Maka itu pertanyaan daripada orang kafir, ya, terhadap apakah kejadian yang terjadi kepada mereka. Baik, ini adalah merupakan terjemahan daripada ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Surah An-Nazi'at menjelaskan betapa sewaktu Allah SWT nak menjadikan kiamat, Allah SWT mendatangkan satu keadaan, ya, di mana malaikat Israfil akan diperintahkan untuk meniupkan sangkakala. Sangkakala ini macam satu, kita katakan, satu alat tiupan yang dengan tiupan itu dia menghancurkan segala apa yang ada di atas muka alam ini. Di situlah kemudiannya terjadi apa kita namakan sebagai kiamat. Ya. Yang mana kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang pasti akan berlaku, dan dia termasuk di dalam perbahasan rukun iman kita, ya, kepercayaan kepada hari kiamat. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada keyakinan tentang hari akhirat dan kiamat ini termasuk dalam golongan orang-orang yang ada pada hatinya itu keimanan. Jadi termasuk di antara perkara yang membawakan kebahagiaan bagi seorang mukmin itu, selalu saya sebutkan ada 4 perkara. Yang pertama cinta Allah, yang keduanya cinta Rasul, ketiganya cinta agama, dan yang keempatnya cinta akhirat. Jadi termasuk di antara perkara yang membahagiakan kita dan ubat untuk kita berdepan dengan segala bentuk ujian itu ialah kepercayaan kita kepada hari kiamat ini dan juga hari akhirat yang akan kita lalui untuk kita menerima akan amal-amal kebajikan kita dari sudut hisabnya, dan juga balasannya. Baik, jadi kalau kita lihatkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa akan terjadi pada kita ini hari kiamat, yauma tarjufur rajifah. Jadi tiupan yang pertama itu akan ditiupkan oleh Israfil, dan kemudian akan diikuti oleh tiupan yang kedua, ya, tatba'uha radifah. Baik, dalam hal ini kalau kita melihatkan hadis Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawa Nabi SAW ketika mana masuk pada 2/3 malam, ya, pada 2/3 malam, Nabi SAW akan berdiri dan menyeru, dan juga Nabi SAW akan memanggil sahabat-sahabatnya dengan satu panggilan yang disebutkan dalam hadis, ya ayuhannas uzkurullah ja'at radifah tatba'uha radifah ja'al maut bima fihi, atau kama qala. Bahawa Nabi SAW menyatakan, wahai manusia, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila sampai 2/3 malam, Nabi ingatkan para sahabat dengan satu seruan, wahai manusia,
bangunlah kamu di tengah malam ini. Dan Nabi mengatakan, ja'at radifah tatba'uha radifah. Nabi ulang apa yang ada dalam surah Nazi'at ini, iaitu telah datang pada kita ini tiupan yang pertama dan pastinya akan datang tiupan yang kedua. Maksudnya Nabi nak memperingatkan sahabat betapa sesungguhnya kiamat boleh berlaku bila-bila masa saja. Memang dekat dengan kita kan, Doktor? Allahu Akbar. Dan Nabi kemudiannya mengucapkan selepas itu, Nabi mengatakan ja'al maut lima fihi, dan akan datang kematian dan hal-hal yang berbangkit dengannya. Apa maksudnya dekat sini? Maksud Nabi memperingatkan kita bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku dan sesungguhnya dia sangat dekat. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin ni sebenarnya dia tak akan berhadapan dengan hari kiamat itu. Dia tak akan berdepan pun dengan tiupan sangkakala yang pertama itu. Kenapa? Kerana sebelum datangnya sangkakala yang pertama itu, maksudnya sebelum Allah kiamatkan dunia ini, semua orang-orang beriman itu telah dimatikan. Allah. Kenapa? Kerana dahsyatnya kiamat itu menyebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan semua orang-orang yang ada iman dalam hatinya. Kata dikatakan dalam hadis, kalaulah ada seorang yang masih lagi menyebutkan Allah di atas muka bumi ini, Allah panjangkan lagi 40 tahun sebelum jadi kiamat. Masya-Allah. Jadi maksudnya di sini, Nabi memperingatkan kita bahawa walaupun kita tak jumpa dengan kiamat besar ni, tapi kiamat kecil pasti kita akan temui, iaitu kematian. Kematian ni dia tak kira hari ni ke, besok ke, lusa ke, Orang muda ke, siapa kan? pun, orang muda ke, mana-mana orang tua ke, ke. anak-anak ke, seorang-seorang ke, satu keluarga ke, semuanya bila masa itu telah ditetapkan sampai, maka semuanya akan berhadapan dengan perkara itu. Macam baru ni kita dengar kan, satu keluarga meninggal dunia disebabkan kepala air kan, mereka berkamping ataupun berkemah di tepi sungai, tanpa sedar datang air yang besar dan menyebabkan akhirnya satu keluarga habis, begitu aja. Jadi benda itu tak boleh nak disangkakan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 23 malam, artinya untuk tahajud, Nabi ingatkan, wahai manusia, ingatkanlah Allah, sesungguhnya telah datang kepada kita ini tiupan sangkakala yang pertama dan pastinya akan diikuti dengan sangkakala yang kedua, kan? Yang ketiganya dan kemudian akan diikuti pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Jadi apa yang dapat kita faham, dapat kita tadabburkan daripada surah An-Nazi'at ini sampai ayat yang ke-6 ke-7 ini, sebenarnya untuk kita umat Islam, kita kena banyak ingat mati. Ya. Jadi kalau dalam konsep tadabbur tu, dia baca, faham dan amal. Amalnya apa tu? Amalnya adalah kita kena banyak mengingati mati satu. Ya. Dan dalam mengingati mati itu, kita diminta untuk ingat kepada Allah Ta'ala, untuk kita meminta kepada Allah Ta'ala itu husnul khatimah. Ya, betul. Kita diminta untuk meminta kematian yang baik, kan? Dalam doa pun Nabi ajar kita, Allah matahtim alaina ya Allah bi husnul khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupkanlah usia kami ini dengan tutupan usia yang baik atau dengan husnul khatimah, dan janganlah Engkau ya Allah menutup akan usia kami ini dengan tutupan yang tidak baik, dengan su'ul khatimah. Ya? Jadi ini benda yang kita kena sedarlah dan kita kena faham bahawa sesungguhnya dalam kita membaca ayat-ayat kiamat ni, kan, memang umat Islam tak akan bertemu dengan peristiwa kiamat ni sebab terlalu dahsyat. Tetapi kita akan berdepan dengan kematian. Dan kematian tu bukan lagi 100 tahun, bukan lagi 200 tahun. Mungkin ada hari ni, besok kita tak tahu. Kan? Betul. Jadi sebab tu kita kena sentiasa beringatlah. Kerana dengan mengingati mati itu, ya, kita akan sentiasa berada di atas landasan kebenaran. Sebab tu doktor, saya teringat kan, kita beramal lah seperti kita akan mati ni, nanti kejap lagi akan mati. Kan, buatlah amal sebanyak-banyaknya kan. Allahu Akbar. Itu sebenarnya kalam Arab itu.
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu qada, kan. Hendaklah kamu melakukan amal dunia itu seolah kamu nak hidup selama-lamanya, dan hendaklah kamu beramal untuk kematian seolah kamu nak mati esok hari. Yang itu sebenarnya pepatah Arab, pepatah Arab. Ramai yang sandarkan dia kepada hadis, tapi dikaji oleh pengkaji hadis dia bukan. Okey. Baik, jadi kalau kita lihatkan di situ, sebenarnya dalam kita nak memperingatkan diri kita lah tentang kematian ni, kan, maka sebenarnya perlu banyak kita ini sentiasa istighfar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan juga husnul khatimah tadi. Sebab perkara-perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah tu ada banyak, ada banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah, tapi ulama dia pecahkan ada beberapa sebab utama boleh menjadikan seseorang itu dia mati dalam keadaan yang tidak baik, mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Baik, sebelum kita cerita husnul khatimah, kita cerita tu su'ul khatimah ni. Baik, mengikut para ulama, di antara sebab mati yang dalam keadaan yang tidak baik ini ataupun dalam keadaan yang su'ul khatimah ini ialah kerana pertama kerosakan i'tikad. Jadi kita kena betul-betul faham soal masalah tauhid kita ni. I'tikad kita tu paling penting untuk kita jaga, sebab salah dari segi i'tikad dia boleh menyebabkan su'ul khatimah. Itu bab akidah Dia juga. boleh menyebabkan kita bab akidah. Itu paling penting, sebab dia dalam bab akidah ni, Syafiq, dia punya matematik dia lain sikit. Dia tak macam kita mengaji fiqh ataupun mengaji matematik yang ibadah. Sebab matematik dalam akidah ni dia 100 tolak 1 kosong. Dia lain sikit. Biasanya 100 tolak 1 99, kan. Tapi kalau dalam akidah ni 100 tolak 1 kosong. Kosong terus. Allah. Kosong terus. Silap sikit je dalam masalah rukun iman tu, silap sikit daripada apa yang telah digagaskan oleh para ulama, apa yang digariskan oleh para ulama kita, takut terjatuh kita ke dalam masalah kemusyrikan ataupun termasuk dalam hal kemunafikan ataupun ahli bid'ah. Yang akan menyebabkan semua akidah kita terosak, dan bila semua akidah kita rosak, walaupun dengan satu perkara, ibadah kita pun tak diterima. Itu yang kita takut. Kalau dalam fiqh, kalau misalnya contoh semayang, kita rosak bab semayang tu, hatta pada rakaat yang tertentu, kita boleh je lepas tu kita semayang balik, kan. Dia tidak merosakkan semayang zuhur kita. Kadang kita semayang asar, katalah semayang zuhur tak rosak, kan. Semayang subuh dia tak rosak. Kita semayang asar tu mungkin ada tersilap, mungkin kita boleh ganti dengan sujud sahwi dan sebagainya, kan. Tetapi kalau bahagian akidah ni, kalau dah salah satu je, dia akan tolak semua betul. Allah. Sebab tu mengaji i'tikad ni, mengaji akidah ni, dia kena betul-betul. Betul. Sebab tu ulama mengatakan, dalam kita nak memahami masalah i'tikad ni, macam kita di Malaysia ni, kita lazim dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita belajarlah sungguh-sungguh i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, supaya kita tak tergelincir daripada jalan kebenaran, itu dia. Jadi di antara penyebab seseorang itu dia boleh mati dalam keadaan yang su'ul khatimah adalah kerana rosak i'tikadnya. Rosak i'tikadnya. Jadi bila mana rosak i'tikad, di situ matinya itu bukan mati seorang mukmin. Banyak sekarang ni kalau kita lihatkan, akidah kita ni dah bercampur baur, kan. Tanpa sedar kadang-kadang kita punya akidah ni ada Murji'ah, kan, ada Jabariyah. Itu kena ngaji akidah lah, kan. Contohnya, saya nak buat contoh sikit lah, kan. Contohnya kalau kita kata, kan sekarang ni kadang-kadang bila ada, bukan nak kata siapa lah, kan, seorang tu meninggal dunia, kita minat sangat kat dia ni, kan. Kita pun kata dia ni mati dalam keadaan yang, walaupun kita tahu hidupnya tak berapa baik, kan, tapi kadang-kadang kita sebut dalam bahasa Inggeris RIP, kan, rest in peace, kan. Kadang-kadang dia tu bukan Islam pun, kan. Yang mati itu bukan Islam pun, tapi kita rest in peace dan sebagainya, kan.
Jadi ucapan-ucapan macam tu sebenarnya dia menjuruhkan kita kepada murjiah. Maksudnya golongan orang yang mengatakan iman tu di dalam, dia tidak dizahirkan di luar. Jadi ini satu benda yang kita kena Berhati-hati. perhalusi lah, masalah etikat, berhati-hati. Dan kadang-kadang termasuk pula dengan Jabariyah. Contohlah, orang tanya kat kita, kenapa tak pergi haji? Kan, tak sampai seru lagi, kita kata kan. Itu kan dah biasa kita punya perkataan macam tu. Sedangkan ikut para ulama, tak boleh cakap macam tu sebab seru sentiasa ada. Kita nak pergi tak pergi je, usaha tak usaha je. Kan? Jadi dia termasuk dalam masalah Jabariyah pula. Kan? Rezeki yang secepat akan jadi segantang. Semua kata-kata yang ada unsur-unsur Jabariyah, yang hanya berserah pada takdir. Kenapa kawan tu bercerai? Dah takdir. Jadi ini satu benda yang para ulama pesan. Dia tak boleh etikat yang macam tu. Kalau kita kata, kenapa dia tu bercerai? Mereka memang tak bersefahaman sejak daripada awal. Mereka bergaduh. Dan akhirnya bercerai dengan takdir Allah. Bolehlah. Sebab kita meletakkan kesalahan itu pada diri kita, pada manusia itu. Bukan letakkan kesalahan itu pada takdir. Kan? Jadi ini di antara benda yang kena fahamlah bila mana kita nak mengajar akidah kan. Jadi di antara perkara yang boleh menyebabkan rosaknya akidah tu adalah yang perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah tu ialah bila mana etikat ataupun akidahnya rosak. Ya. Tambah kita sekarang di akhir zaman ni dengan etikat ataupun akidah liberalisme, pluralisme, ya, masalah LGBT dan sebagainya itu kita benarkan. Ini semua membawa kepada kerosakan dalam etikat dan akidah kita yang boleh mengundang su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Dan itu di antara perkara yang pertama lah. Perkara yang kedua, benda yang boleh menyebabkan su'ul khatimah ni apa dia? Di antaranya adalah disebutkan oleh para ulama, sebab yang kedua adalah kerana terlalu mengejar dunia. Terlalu mengejar dunia. Bila kita terlalu mengejar dunia ni, maksudnya akhirat tu langsung dia tak ambil urusan pun. Istilahnya dia tak ambil hal pun. Kerana sibuknya itu dengan dunia. Jadi bila dia jadi macam tu, hidup kita ni siang, malam, pagi, petang, dunia. Perkara itu akan menyebabkan seseorang itu boleh didatangi dengan apa yang kita namakan sebagai su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ada seorang kawan saya lah, dia kerja di hospital dia banyak berdepan dengan kes-kes kematian yang melibatkan orang Islam. Ada satu ketika seorang ni dah nazak. Bila dah terlalu nazak, datang dia membisikkan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Nabi menyatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kamu ucapkan pada orang yang nak meninggal dunia di kalangan kamu itu dengan la ilaha illallah. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW, dia nyatakan man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang mana mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, ketika mana dia dalam keadaan sakaratul maut, nazak, dia ucap la ilaha illallah, insya-Allah dia akan masuk syurga. Jadi sahabat saya ni dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia talqinkan orang kita ni lah, kan, yang sedang nazak ni dalam keadaan nyawanya dah sampai, kita katakan, boleh katakan dah sampai ke dada, dah termengah-mengah dia. Mata dia dah mula naik ke atas dan dia dah mula meracau. Dia ucap la ilaha illallah, la ilaha. Tapi apa ini dia cakap? Dia kata aku nak rokok. Dia ucap itu je, aku nak rokok. Kawan ni kata la ilaha illallah, la ilaha. Dia kata aku nak rokok. Itu yang dia ucap. Jadi sampai habis lah. Bila dia melepaskan nyawa yang terakhir, dia tak dapat untuk mengucapkan la ilaha illallah, melainkan dia sebut rokok. Jadi ini yang menjadi masalah kalau kita tengokkan pada masyarakat kita pada hari ini. Itu tentang satu part. Ada yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lepas, ada yang bila mana disebutkan dan diucapkan la ilaha illallah, orang yang sedang sakaratul maut tu dia ucap, dia ada boleh sebut 20 dirham, 30 dirham, 40 dirham. Rupanya dia ni seorang yang memberikan hutang, tapi kemudiannya dia mengambil kembali wangnya itu dengan jalan riba. Dia memberikan hutang tapi dia menggunakan riba pada hutang. Itu juga ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab. Jadi ini di antara gambaran-gambaran kematian yang kalau kita lihat, matinya seseorang itu di atas wajah kehidupannya. Jadi perkara ni dia boleh menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi yang keduanya, sebab apa mati
sekadar gitu ajalah. Kan? Dia tak bersungguh-sungguh Ambil beriltizam sambil dengan lewa Allah Ta'ala. je kan. Ambil macam tu sambil lewa Ambil je. sambil lewa. Ya. Berapa ramai orang pada hari ni dia pakai tudung tau, dia pakai tudung tapi dia tak sembahyang. Sebab dah pergi office kan, dah pakai tudung, dah pakai makeup lawa-lawa, dia malas nak buka makeup dia, so tak sembahyang. Ada orang macam tu kan. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia tak solat. Apa dia? Orang lelaki kita kan, dia puasa tapi dia tak solat, ataupun solat dia tak penuh. Itu pun ada juga. Jadi dia tidak melazimi betul-betul syariat dengan betul-betul. Dia tak menganggap syariat itu sebagai satu perkara yang dia perlu lazimi dan dia perlu laksanakan. Itu sebahagian dibagi kepada sebagai seorang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul dan agama ini. Jadi perkara yang boleh menyebabkan dia itu mati dalam keadaan yang su'ul khatimah juga adalah kerana dia tidak istiqamah melaksanakan syariat dan berpaling daripada hidayah Allah Ta'ala. Allah dah bagi dia hidayah Islam tapi dia tak amal cara hidup Islam yang menyebabkan dia berpaling daripada hidayah Islam, dan dalam keadaan macam itu dia mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Ta'udzubillah min zalik. Supaya dia tak termasuk dalam golongan ini ya. Baik, kemudian yang ketiga, kenapa boleh yang keempat kenapa boleh jadi su'ul khatimah ni? Ya. Disebutkan lagi oleh para ulama ialah kerana berterusan dalam maksiat dan terbiasa dengan dia. Itu juga boleh terjadi, dia dikatakan su'ul khatimah. Ya? Bila mana seseorang itu dia melazimi maksiat secara berterusan dan dia terus-menerus melakukan maksiat itulah. Jadi bagaimana keadaan dia hidup, macam itulah keadaan dia mati. Ya? Sebab tu kita ada dengar ya, keadaan orang yang mati dalam keadaan dia minum arak ya? Dan bila nak mati pun dia mencari air. Orang bagi air pun dia tak nak air, dia nak arak juga. Akhirnya terbongkar rahsia dia memang dia minum arak kan? Jadi bila dah terbiasa dengan kemungkaran, kemaksiatan, perkara itulah yang bukan seseorang itu dia boleh terjerumus dalam apa kita namakan sebagai su'ul khatimah. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ada banyak lagi tapi yang empat inilah yang utama yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, bila mana disebutkan dalam Quran dalam surah Nazi'at tadi, yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah, akan ditiupkan sangkakala yang pertama dan kemudian akan diikuti dengan sangkakala yang kedua. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan pada 2/3 malam, Nabi menyebutkan bahawa bangunlah manusia, bangun untuk tahajud, bangun untuk beribadah, akan datang kepada kita tiupan yang pertama dan akan diikuti tiupan yang kedua dan akan diikuti kemudian dengan kematian yang hal-hal berkaitan dengannya. Bila kita melihat ayat ini, kita dapat melihat benda ini sebenarnya Allah nak ingatkan tentang kematian kita, tentang hari kiamat pasti akan berlaku. Tapi umat Islam dia takkan berdepan dengan kiamat itu, melainkan kiamat yang kecil ni yang kita akan hadapi. Setiap kita akan mati. Ini benda yang kita kena ingatkan, kena fahamkan. Dan bila mana kita dengan dunia ni, Syafiq, kadang-kadang ada orang yang cakap nak buat perumpamaan dunia dan akhirat tu macam akhirat tu macam jauh sangat. Dunia tu yang kita nampak sekarang ni, jadi apa yang ada kat dunia ni kita grab dululah. Kan kata mereka. Kan, buat dululah kan. Nanti dah tua-tua nanti baru taubat. Kan? Dah tua-tua nanti baru taubat katanya. Kan? Jadi kita kata macam ni lah. Pada saya, kalau saya nak bagi satu perumpamaan, kalau saya tanya Syafiq kan, dunia nampak ke akhirat lagi nampak? Kita lagi nampak dunia sekarang ni kan, dengan keadaan nampak dunia sebab kita duduk kali ni kan. Kita dekat sini. Betul. Okey. Kita nampak macam tu. Cuba kita bagi satu perumpamaan. Okey. Katakanlah seseorang itu dia nak buat kerja dunia dia. Okey, katalah kita ada rumah sekarang. Rumah tu mungkin rumah sewa, tapi kita nak ada rumah yang sendiri. Rumah yang kita beli atau kita buat di tanah kita sendiri. Okey, berapa lama agaknya proses kita nak dapatkan rumah kita sendiri tu? Ambil masa juga, ada setengah 6 bulan ke, setahun ke, kan? Setahun. Mungkin ada yang sampai 5 tahun, mungkin ada yang sampai 10 tahun. Betul. Betul? Betul tak? Betul. Jadi benda yang kita nak ni, dia akan ada masa dia yang kita tak tahu bila kita nak cari. Mungkin 5 bulan, mungkin 5 tahun, mungkin 15 tahun, kita tak tahu kan? Okey. Bila mana kita keluar saja daripada rumah kita pakai kasut kan? Baik. Kita ni datang kepada tanah.
asal kita daripada tanah Ya. akan dikembalikan ke tanah. Dan daripada tanah itulah kita akan dikeluarkan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah menyebut dalam Quran, sesungguhnya kamu datang ke tanah, akan kembali ke tanah dan akan dikeluarkan kembali ke tanah untuk menghadapi hari pembalasan. Okey. Bila kita keluar saja Syafiq, Ya. agak-agak kalau kita ambil ukuran jengkal lah, kaki kita dengan tanah tu berapa jengkal? Sikit sangat Doktor kan? Tak sampai sejengkal kan? Ya, betul. Katalah kita pakai kasut tinggi macam mana sekalipun lah. Kan? Di antara kaki kita dengan tanah, tempat kita akan kembali, tempat kita akan disimpan selepas kita mati, tak sampai jengkal. Rumah yang nak kita bina tu 6 bulan lagi, mungkin setahun, mungkin 5 tahun, mungkin 15 tahun. Dia punya jangka masa. Kita nak masuk tanah ni tak tahu berapa lama. Sekejap. Mungkin maksudnya kalau nak tengok dari segi fizikal, Ya. kalau kita nak jengkal angan-angan kita tu, kita tak dapat nak jengkal angan-angan kan. Betul. Yang kita kata nampak rumah tu dapat tak kita jengkal. Berapa lama, berapa jengkal kita nak sampai ke angan-angan kita nak adakan rumah untuk kita. Kita tak dapat jengkal, betul kan? Sebab benda tu angan-angan. Ya. Sedangkan kita dengan tanah ni sejengkal pun tak sampai. Dekat sangat. Itulah destinasi terakhir kita. Itulah rumah kita. Allahu Akbar. Itulah rumah kita yang akan kekal bersama dengan kita sampai kita temu dengan Allah Ta'ala nanti. Jadi, tak cerita, mana lebih dekat? Akhirat dekat ke dunia dekat? Akhirat lagi dekat kan? Mana lebih dekat? Kalau berlaku apa-apa, Kalau kita itu tengok dekat. akhirat Ya. lebih dekat. Tak sampai jengkal daripada kita. Tapi ramai manusia yang bila duduk atas muka bumi ni, dia tak sedar yang akhirat dekat. Allah. Sedangkan tanah yang dia pijak tu, itulah destinasi akhir dia. Kan, dan bila-bila Berada masa di pula atas boleh muka bumi. duduk dalam bawah tanah tu kan. Kalau hari ni mungkin kita atas tanah. Bila Esok masa. tak tahu macam mana. Ya. Sebab tu ramai para ulama buat kitab, buat buku tentang peringatan hari atau malam pertama dalam kubur. Allah. Kan? Malam pertama dia dalam kubur, di alam barzah kita kan. Maksudnya kita ni bila-bila masa boleh mati, dan memang tiap-tiap hari pun kita berjalan atas tanah. Dan tanah tu sebenarnya tak jauh dari kita. Dan Allah kata, daripada tanah lah kamu dijadikan, kepada tanah lah kamu akan dikembalikan, dan daripada tanah itulah kamu akan dibangkitkan untuk kali yang keduanya. Ya. Jadi perbandingan ni sebenarnya patut kita fikirkan lah. Betul. Dan sebab kita tak tahu kan keadaan kita macam mana, dan begitu dekatnya akhirat dengan kita kan, apa kita sebenarnya tak sedar yang kita berjalan di atas kuburan kita sebenarnya. Tanah tu kubur kita berjalan setiap hari di atas tanah, dan itulah kuburan kita, itulah destinasi terakhir kita sebelum nanti dunia ni dikiamatkan dan akan dikembalikan kita untuk menghadapi pembalasan. Jadi ini benda yang kita kena nampak dan kena lihat lah. Sepatutnya di situlah hati kita kena rasa betul-betul kita takut dengan Allah Ta'ala bila kita membaca ayat Allah Ta'ala berkaitan dengan kiamat. Ya, dan betul lah kalau kita lihatkan selepas itu Allah menyatakan qulubu yawma idzin wajifah, dan hati manusia pada ketika itu sangat takut, ya, sangat takut bagi mereka yang mengetahui akan hakikat kiamat. Absaruha khashi'ah, dan waktu itu pandangan mereka itu tertunduk, ya, pandangan mereka tertunduk. Kenapa tertunduk? Kerana di waktu itu dah tak ada lagi kebesaran ego manusia, ya, dah tak ada lagi hebatnya pangkat kita, tak ada lagi hebatnya gelaran-gelaran kita di dunia. Hatta raja sekalipun waktu itu dah tak ada boleh nak buat apa dah. Kenapa? Kerana waktu itu Allah lah raja yang memiliki hari pembalasan. Allah lah yang akan menentukan keadaan kita sama ada berjaya ataupun tidak. Dan di sinilah orang kafir berkata, yaquluna inna lamarduduna fil khafirah, apakah semuanya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan ini semula. Jadi insya-Allah dia punya terjemahan dan dia punya tafsirannya nanti kita akan bicarakan pada minggu hadapan, insya-Allah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kan Dr.
Doktor, kalau kita lihat satu persatu ayat suci Al-Quran ini akan sentiasa menginsafkan kita dan akan sentiasa mengingatkan kita tentang kehidupan sebenar-benarnya, iaitu di akhirat. Masya Allah. Dan saya tertarik dengan kata-kata itu tadi apabila kita kembalikan konsep tema dalam surah An-Nazi'at ini, bagaimana malaikat itu yang menjadi pesuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan tugas-tugas mereka, dan sakakala nampak di situ ada malaikat yang menjaganya, ada malaikat yang memberikan tugas itu untuk dipatuhi apa sahaja arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua berkaitan dengan kematian hidup manusia, di mana di hujung ni kita belajar kan doktor, bagaimana kalau cara mati kita itu ditentukan oleh cara kehidupan kita. Kalau kehidupan kita penuh dengan majlis ilmu, pergi surau masjid, kita berdamping dengan para ahli ulama, maka insya-Allah semoga cara mati kita itu adalah mati yang husnul khatimah. Amin, amin, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. Kita akan sambung lagi menerusi bacaan kita dan juga amalan kita serta kefahaman kita menerusi dalam tadabbur ini, menerusi siaran kita pada masa akan datang. Terima kasih doktor. Jumpa lagi untuk siaran kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Tadabbur ini, dan teruskan like, komen, share yang terus berada juga di Facebook, di YouTube IKIM. Teruskan setia bersama kami dan kita akan berkongsi lagi kepada anda dalam rancangan Tadabbur ini di hari waktu yang sama. Okey, kekalkan pendengaran anda di IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Irwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahuilah, sesungguhnya sikap penghormatan terhadap junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kewafatannya, begitu juga dengan sikap memulia dan mentakzim baginda merupakan komitmen yang mesti dilakukan seperti mana berlakunya ketika hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sikap pentakziman ini harus dizahirkan ketika nama baginda disebut, ketika hadis diucapkan, ketika sunnah dibicarakan, ketika nama baginda didengar, ketika sirahnya diriwayatkan, ketika berinteraksi dengan keluarga dan keturunan baginda. Begitu juga ketika mentakzim para ahli bait dan para sahabatnya. Sidi Abu Ibrahim At-Tajibi radhiyallahu anhu berkata, wajiblah bagi setiap pribadi mukmin setiap kali menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan hati, khusyuk, mensopankan keadaan diri dan berhenti dari pergerakan anggota. Hendaklah dia apabila menyebut atau disebut kepadanya tentang junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam merasai kehebatan dan kebesarannya, dengan sekira-kira itulah yang akan dirasai kalau dia menghadap junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi hendaklah seorang mukmin itu beradab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana adab yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Abdul Fadl rahimahullahu taala mengomentari kenyataan tadi dengan katanya, seperti itulah sikap salafus saleh para pendahulu kita dan imam-imam agama kita di zaman-zaman terdahulu ridwanullahi alaihim ajmain.
Adapun Al-Imam Malik radhiyallahu anhu apabila disebutkan tentang junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka akan pucatlah beliau dan membongkok badannya. Hal itu menyebabkan para muridnya merasa simpati dan serba salah. Satu hari beliau ditanya tentang halnya itu, lalu menjawab, "Aku tidak melihat ada kewajarannya kritikanmu terhadap halku itu. Sesungguhnya aku telah melihat Sidi Muhammad bin Al-Munkadir yang merupakan penguru para qari Al-Quran. Tidaklah kami menanyakannya tentang suatu hadis, melainkan beliau menangis sampai kami jatuh kasihan padanya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang beliau itu suka bergurau dan banyak tersenyum. Namun, jika disebutkan kepadanya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pucat lesilah wajahnya. Sesungguhnya Sayyidina Abdurrahman bin Al-Qasim, cucu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum, apabila menyebut junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun memandang kepada air mukanya yang berubah seperti hilang darah. Lidahnya jadi kering, tak mampu berbicara lagi kerana merasai kehebatan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Berbahasa 106.2. Terima kasih untuk anda yang masih lagi sibuk. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam Pengurusan harta orang Islam adalah Saya Wan Johari temankan anda lagi ni. biasalah. Bila mai umur macam ayah ni, Kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk Untuk hati ini masih bersama destinasi IKIM. Pada anda, syukur kita nak sama-sama lagi. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Yang pernah terbalik sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami di sebalik suara-suara itu. Kerana anda, kami masih di sini untuk meraihkan ulang tahun Radio IKIM yang ke-22 tahun ini. 6 Julai, tarikh bersejarah bagi Radio IKIM. Kami akan terus dan sentiasa bersama anda. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan terkini berebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam, antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Rawatan yang berharga, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.
Euforia